setelah darurat diisytihar, kuasa yang di Pertuan Agong dipertingkatkan, iaitu yang di Pertuan Agong seolah-olah menjadi Chief Executive dan dia boleh menangani beberapa masalah yang disebut dan dia boleh bagi mana-mana sesiapa saja untuk menjalankan tugas supaya jayalah keputusan yang dibuat oleh yang di Pertuan Agong. Tak disebut mesti nak dapat nasihat daripada kerajaan, tak disebut. Bahkan kerajaan apabila pada kali pertama kerajaan minta supaya diisytihar darurat, yang di Pertuan Agong menolak. Kerajaan Perikatan Nasional berpandangan yang di Pertuan Agong bertindak atas nasihat kabinet, tetapi bagi Dr. Mahathir Mohamad, Agong boleh menolak untuk berbuat demikian. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana selepas pengisytiharan darurat, kuasa Agong telah menjadi semakin besar. Kenyataan itu bagi susulan cadangannya untuk penubuhan Majlis Pemulihan Negara, badan yang dilihat serupa dengan Majlis Gerakan Negara Mageran yang mentadbir negara susulan tragedi 13 Mei 1969. Setelah darurat isytihar, kuasa Agong dipertingkatkan, iaitu Agong seolah-olah menjadi ketua eksekutif. Agong boleh menangani beberapa masalah yang disebut seperti kesihatan, ekonomi, politik dan sosial dan boleh lantik sesiapa saja untuk menjalankan tugas. Tak sebut Agong mesti nak dapatkan nasihat daripada kerajaan, tak disebut. Katanya dalam wawancara bersama Sinar Harian, yang di Pertuan Agong akan mengadakan mesyuarat khas dengan Raja-Raja Melayu selepas menerima menghadap pemimpin parti-parti politik minggu lalu. Pada Oktober lalu, yang di Pertuan Agong menolak permintaan Kerajaan Perikatan Nasional agar darurat diisytiharkan. Bagaimanapun, kerajaan sekali lagi mencadangkan perkara itu pada Januari lalu dan baginda akhirnya bersetuju. Walaupun darurat dikatakan bagi mengekang wabak penyakit berbahaya, ia pada masa sama membantu mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional di tengah-tengah majoritinya yang dipersoalkan memandangkan Parlimen telah digantung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan sebelum ini berkata, kabinet bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Yang di Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Bagaimanapun, Mahathir membangkitkan yang walaupun sebelum darurat, Yang di Pertuan Agong telah menggunakan budi bicara untuk menolak nasihat daripada kerajaan. Buat kali pertama kerajaan minta diisytihar darurat, Yang di Pertuan Agong menolak. Jadi nampaknya Yang di Pertuan Agong ada kuasa untuk terima atau tolak nasihat daripada kerajaan atau Perdana Menteri. Katanya lagi, berhubung Majlis Pemulihan Negara, Mahathir berkata, saya tidak menjangka Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menyokong cadangan itu kerana ia akan menyebabkan dia kehilangan kuasa. Ditanya berkenaan sebab dia menawarkan khidmatnya ketika mencadangkan Majlis Pemulihan Negara, Mahathir berkata, dia hanya mahu menyumbangkan pengalamannya yang luas kepada rakyat. Saya cuma nak berkhidmat. Saya bukan fikir pasal diri saya. Kalau saya fikir pasal diri saya pun rasa nak berehat. Tetapi saya dapati masalah yang dihadapi negara ini memerlukan pengalaman yang panjang. Saya ada banyak pengalaman. Saya sudah tangani pelbagai jenis masalah seperti kewangan dan politik. Bukan pasal nak jadi pembesar. Saya dah pegang jawatan tertinggi dalam negara 2 kali jadi Perdana Menteri. Cukuplah. Tapi banyak orang berpendapat saya patut gunakan pengalaman saya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan saya. Katanya lagi.